Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma sallimna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan hadhihi as-sanah. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dan menyambung siri pengajian pemantapan ibadat salat, pengkhususan dalam rukun-rukun salat menurut mazhab al-Imam Syafi'i, dan kita berada pada siri yang ke-14 sekarang ini. Pertemuan pada siri yang ke-14, kemudian pada siri yang ke-14. Alhamdulillah. Merujuk kepada kertas kerja kita di muka surat 20 seharusnya, yakni wasabi'uha, ya, rukun ibadat sembahyang yang ketujuh, ya. Dinyatakan di sana hukum, dari segi hukum pecahan A, sujud adalah rukun pada setiap solat fardu ataupun solat sunnat. Solat sunat ada sujud, solat fardu ada sujud, yang tak ada sujud solat janazah. Tak ada sujud. Dia hanya 4 takbirat, 4 takbir sahaja. Ya. Ia adalah termasuk dalam rukun fi'li, seperti juga rukuk dan i'tidal. Baik, sebelum daripada itu, pada siri yang ke-13 sebagai pelengkap, ya, rukun i'tidal dahulu. Dalam keadaan i'tidal, waktu kita berdiri, kepala kita dalam keadaan tunduk sedikit melihat ke tempat sujud. Bukan tegak begitu atau mendongak atau terapos tunduk, tetapi macam kita qiyam juga. Posisi badan ketika i'tidal ini sebagai pelengkap kecil, ya. Posisi badan ketika i'tidal sama sebagaimana posisi badan ketika qiyam, ya, di mana keadaan kepala sedikit tunduk. Dan sebagaimana kita maklum bahawa i'tidal ini rukun yang pendek. Bila kata pendek, mesti ada perbandingannya. Adalah yang panjang. Yang panjang diperbandingkan dengan i'tidal adalah rukuknya. Jadi sebagai, kata orang, perbezaan penentuan pastikan i'tidal ni pendek dan rukuk itu panjang, maka tentulah kayu pengukurnya, penentunya adalah bagaimana cara kita membaca tasbih di dalamnya, bacaan-bacaan yang mengiringi, supaya bacaan i'tidal nanti tidak melebihi kadar panjang bacaan ketika rukuk. Ini cukup pentinglah. Lebih-lebih lagi dalam menyambut Ramadan, ketika tarawih. Jangan sembahyang tarawih ni jadi macam sembahyang patuh ayat. 20 rakaat sudah pasti anda Syafi'i. Tetapi tertib rukun tak ada beza sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Kalau di Haramain sama je, bilangan dia tambah. Dari segi kadar tiap-tiap satu rakaat sembahyang fardu dengan sembahyang tarawih sama. Yang bezanya kat Malaysia je. Bila sembahyang tarawih
Semayang ekspres, laju pula. Sedangkan makna tarawih tu rehat, kerehatan. Itu sebagai apa kita orang input bonus pada siri 14 ni. Sebab kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada rukun yang ketujuh ini, cuba kita tengok jam ke bacaan saya ni ketika rukuk, adakah lebih lama daripada ketika i'tidal? Kita mula dengan rukuk dahulu. Ya. Jadi Allahu Akbar rukuk. Bila rukuk saja kita pun baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa saat? 14. Ya? 14 saat. Cantik. Ini siri 14. Baik. Kemudian bacaan i'tidal sekurang-kurangnya. Sami'allahu liman hamidah, itu belum i'tidal lagi. Itu baru pergerakan ke i'tidal. Bila kita berdiri tegak baru Syafi'i, Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berapa rakaat? Berapa rakaat pula? Berapa saat? 10. 9. Ikutlah, itu bateri jam dah lemah pun. Itu lebih power alkaline battery. Tapi makna kurang, Datuk? Berapa saat? Tak. 9-10 lah. Maknanya saya punya semayang sah. Tuan-tuan belum tentu. Sebab penentuan rokok saya memang panjang, 14 seconds. Dan i'tidal saya 9 atau 10 second. Sahih. Itu di penentuan. Maknanya kalau kita semayang kena ambil kira tu. Bukan main bantai sembrono je. Ya. Semayang tarawih kan pupa. Ya, jangan macam itu. Ya. Dia semayang tarawih ni nak jadi cantik tak cantik, penentuannya email. Tu email. Kalau tu email express, makmum pun express juga. Gitu. Dan penentuan tarawih juga pada Tok Bila. Hak nak selawat ni. Kalau lintang pukang selawat, lintang pukang lah semayang tu nanti. Jadi maknanya begitu. Ya. Ataupun boleh juga kita buat perbandingan bacaan rukuk dan i'tidal dengan bacaan minima. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tanpa wa bihamdi. Harus. I'tidalnya pula Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sahih, dah tentulah rokok kita lebih panjang pada i'tidal tadi. Saya tak faham kenapa tak boleh jaga benda-benda yang merupakan peraturan di dalam solat. Kalau nak bercakap bab Syafi'i, tak boleh abal dan kesampingkan fakta saya sebut tadi. Saya sebut yang ini sebab dalam siri 13 saya tak sentuh. Sebagai pelengkap keseluruhan. Kitab pun dia ada dia punya pelengkap dia. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan dulu siri yang ke-13, rukun yang ke-6 yakni i'tidal. Insya-Allah mudah-mudahan dapat difahami keseluruhannya dan kita masuk kepada rukun yang ke-7 yakni sujud. Ya. Dikatakan, saya baca dalam kitab dululah, ya. Wasabi'uha sujudun marratain kulla rak'atin ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakatihi walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi li'annahu laysa bimahmulin lahu فلا يضر السجود عليه كما إذا سجد على محمول لم يتحرك
biharakatihi katarfin min dhidaihi at-tawil. Atau kama qala. Dia kata rukun yang ketujuh tadi ni ialah sujud 2 kali. Sujud dua kali. Ada juga sujud sekali, namanya sujud syukur, namanya sujud tilawah. Ada juga nama sujud 2 kali, benda yang 2 kali, tapi sujud tu namanya lain, sujud sahwi, sebelum atau selepas salam, harus dalam masalah yang tertentu. Pada setiap rakaat, mana sujud 2 kali ni pada setiap rakaat, dan bila sujud dia ada satu barang yang terbawa olehnya, misalnya di atas serbannya, maka tidak sah. Kalau kita semayang, mana balik-balik umrah ni semua nak jadi tua Arab belaka, pakai macam sudais, tutup dahi, sujud atas serban yang tutup dahi, tak sah. Sebab benda tu melekat di badan, kita bawa bersama. Atau orang perempuan pakai telekung, dia tutup bahagian dahi banyak, lalu dia sujud atas dahi, tak boleh. Ataupun bukan telekung yang di atas ni, tapi telekung yang di bawah ni, macam parachute tu, kembang ke depan, dia sujud atas telekung. Kan telekung ni bergerak dengan badan, tak boleh. Atau orang pakai serban, lilit serban tebal sangat, macam towel, macam tuala, lama-lama sujud atas lilitan serban, pun tidak sah. Ataupun pakai songkok. Songkok ni songkok yang hitam atau biru tua ni, songkok baldu ke apa ke. Orang kata songkok UMNO, tak tahu mai bila dulu tak kata songkok UMNO. Orang tidak UMNO tak pakai songkok. Tak kira lah UMNO ke PAS ke Adil ke, yang penting semayang. Jangan kerana semayang tu pakai label tu nak tunjuk kita geng mana. Kita geng Allah belaka. Jadi sujud atas songkok ni ada juga, saya tengok satu orang dia sujud atas bujung songkok tu. Bukan dekat dahi tu. Songkok kan tajam hujung, dekat bujung tu pacak ni. Agak dia ni Olimpik Beijing Javelin, dia main dekat bujung tu pantai. Ada. Semua ni tak sah. Tapi kalau kain serban yang kita selalu kadang-kadang macam saya buat letak kat bahu, bila nak sujud kerana lantai masjid tu nojanya malas, siaknya malas nak sapu masjid, jadi kotor lantai. Saya pun ambilkan serban, saya letak di lantai, saya sujud atas serban yang tidak ada kaitan dengan badan, itu tak apa, malahan lebih baik. Dan tarawih, setengah orang perempuan dia bawa kain putih, ingatkan nak mati, lepas tu dia bubur renda-renda, bukan sama renda, baru ni kat Kelantan saya pergi Walker Cik baru ni. Ada nama tudung Bella, tudung KLCC, macam-macam dia kata, macam hebat betul orang Walker Cik. Tudung tu ada tudung Isabella lah, Manjalara lah, macam-macam sekarang ni. Ni jangan potong, biar dia masuk sini. Nak ceritanya, ni isu semasa. Jadi nak ceritanya kalau dia pun letak tu sebagai sajadah muka, tak apa, sebab benda tu memang ada di lantai, dia tak diikat, dia tak kena mengena dengan badan. Itu kena faham. Jadi dia kata berbeza halnya dengan sujud. Meskipun barang yang bergerak kerana gerakannya itu, contohnya sembahyang, di atas katil ke, bergerak kerana gerakan, jadi boleh sujud di atasnya. Dia lain cerita kalau sembahyang dalam keadaan uzur. Tapi yang fokusnya sekarang ni, jangan dahi itu tertutup penuh dan kita sujud atas benda yang mengalas dahi. Itu dia punya isunya sekarang ni. Tapi kalau katil, dia kata kalau kita sujud dekat katil tak ada kena-mengena. Sebab dia kata katil ni bukannya benda yang dia bawa dalam sembahyang. Katil ni bukan melekat dengan badan dia, walaupun katil nampak setokor situ. Itu tak ada hal, dia kata. Maknanya kalau gebor apa, bukan gebor, kain selimut ni. Kain selimut, dia sujud atas kain selimut tak ada masalah. Sebab benda tu, katil tu lain. Dia bukan katil tu dihirit dalam sembahyang, tak ada. Itu maksudnya. Baik.
Ini yang dikatakan dalam kertas kerja kita, sujud dari segi syarak, dari segi bahasa ialah tunduk. Tunduk dan merendahkan diri atau rendah dan tunduk. Manakala dari segi istilah syarak pula, ia bermaksud meletakkan dahi yang terdedah. Maknanya dahi itu terbuka, tak ada langsung yang menutup dahi. Ke atas bumi atau di atas tempat solat selain bumi, seperti semayang di atas kapal terbang. Ini jenis semayang uzur tempat, semayang dalam kenderaan. Tentulah bukan bumi yang diletak dahi dia. Orang semayang duduk yang tak boleh sujud, tentulah dia menundukkan sedikit bahagian kepalanya. Orang yang semayang dalam keadaan mengiring atau terlentang, di dalam siri-siri awal kita dulu bab qiyam, ada masanya dia tak boleh sujud, tentulah sujudnya isyarat kepada tunduknya kepalanya, melebihi daripada tunduk kepala untuk isyarat rukuk. Itu tentulah tak kena bumi, Baik. Ataupun semayang di atas kapal laut, memanglah bukan bumi, sebab dia lain. Tapi ada satu isu dulu, dia kata, Ustaz, ya ke semayang atas kapal terbang ni kita kena melihat, dia kata, sebab Kaabah kat bawah. Astaghfirullahaladzim. Saya kata jahil murakab ni. Tahu jahil murakab apa? Jahil berlipat-lipat, maknanya 3-4 kali jahil. Jahil doh. Jahil, orang kata jahil murakab tu. Semayang atas kapal terbang kena melihat, dia kata pasal Kaabah kat bawah je. Sebab kalau semayang kapal selam kena terlentang, sebab Kaabah kat atas. Apa yang macam tu buat. Ada juga yang faham. Ni orang Sumbajaya ni, orang yang kononnya elit ni, tempat Syekh Azmi dululah. Tapi dia okey. Nak ceritanya, semayang atas kapal terbang dia kata tak sah. Bukan Syekh Azmi, orang Sumbajaya. Semayang atas kapal terbang tak sah, dia kata kena qada balik. Jenuh lah kalau orang duk travel pakai kapal terbang, dia kena qada. Dia tak faham antara semayang dalam kenderaan dengan semayang menghormati waktu. Semayang menghormati waktu lain. Wuduk pun kadang-kadang tak ada. Tapi semayang atas kenderaan memang cukup syarat semayang. Cuma kaifiat atau hai'ah semayang itu mengikut keadaan dia dalam kenderaan. Itu saja. Dia ada wuduk, cuma dalam kenderaan kiblat atas mula kita takbiratul ihram. Jadi ini benda-benda yang ramai orang kita masih lagi tak faham, tentang salat ini. Baik. Jadi dikata sekurang-kurang had sujud. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seseorang yang tidak dapat sujud di atas bumi atau seumpamanya bersama-sama dengan imam kerana kesesakan orang ramai, maka boleh ia bersujud di atas mana-mana bahagian anggota manusia, barang atau binatang, bersesak-sesak tempat. Jadi dia terpaksa sujud. Kadang-kadang mungkin ada beg orang depan yang letaknya di belakang, orang tu, tapi di depan dia. Ataupun mungkin dia tersujud atas anggota badan orang depan. Adalah diharuskan menurut Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, yang mafhumnya daripada Nabi SAW, apabila terlalu sesak boleh dilakukan sujud di atas belakang saudara. Tapi kalau tempat lapang, tak perlulah kita terlampau bersesak-sesak dalam saf. Macam kita semayang, ini pun salah faham orang juga. Kadang-kadang orang yang datang masjid subuh ni bukannya ramai mana pun, kecuali Ramadan awal-awal tu ramailah sampai tempat kasut pun heran. Aku pun bersujud dia. Lepas 10 Ramadan tempat kasut heran lagi. Tak ada pula kasut letak kat sini, dia kata. Mana makin kurang orang. Dia begitu. Jadi kalau semayang biasa ni, semayang rawat semayang biasa ni, semayang 5 waktu ni, kalau ramai orang tak datang, kenapa kita nak bersesak-sesak terlampau rapat dalam saf? Bukan dia suruh terlampau rapat, tapi yang kita buat terlalu rapat, sehingga kan nak buat kaifiat semayang cara Imam Syafi'i dah tak boleh. Padahal saf belakang ni kosong, tak ada orang. Sebab itu dalam Qiyamul Lail baru-baru ni, sebelum mula saya kata penuhkan saf tapi dalam keadaan selesa. Tidak perlu terlalu kram, rapat.
ketika tak selesa. Sebab tubuh manusia ni berdirinya lain, duduknya saiznya lain, jadi labu sayur. Bawah tu besar. Jadi ambil ruang daripada berdiri dulu. Sebab banyak lagi soft-soft kosong kat belakang. Ada budak main bola kat belakang tengah mak bapak dia sembahyang. Punya banyaknya soft kosong. Mengapa nak bersesak-sesak di depan? Yang seronok pula bila tarawih bersesak-sesak depan, 8 rakaat dia keluar. Ini elok dia jentik dulu hidung dia. Saya cakap kau nak sembahyang 8 rakaat, sembahyang belakang. Jangan duk mengacau sebab depan. Setakat ni tak ada orang jumpa saya bila saya bagi bantai betul-betul macam tu. Kalau ada tak puas hati boleh jumpa saya waktu saya makan ke lah. Tak bab tarawih 8.20 ni. 8.20 ni 8.20 minit. Atau 28 minit. Apa? Ada satu ustaz datang mulut ni. Dia kata ini 8.20 ni isu tahunan. Tak penting dia, yang penting semayang. Saya kata ni ustaz tak belajar fiqh. Ya? Mana boleh yang penting semayang? Yang penting semayang mesti ikut betul-betul kaedahnya. Cerita tarawih bukan cerita 4 minit dalam ceramah penghayatan Ramadan. Cerita tarawih macam kita buat Syekh Abdul Aziz, cerita 4 jam lebih. 4 VCD kita buat. Alhamdulillah nampaknya ramai tumpah balik nak manfaatkan ilmu tarawih yang kita buat dulu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, itu kita kena cerita juga Syekh Azmi. Sebab ni aura Ramadan ni kian menghampiri. Ya? Insya-Allah. Baik saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang sujud ini, bila nak turun sujud ni, maka di dalam kitab Fathul Qarib disebut wa akmaluhu ay yukabbira lihuwiyhi lisujud bila raf'i yadayhi. Itu dia. Wa yasharu rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfah atau kama qala. Sujud yang paling sempurna, wa akmaluhu, sujud yang paling sempurna, kata tuan kitab kita, iaitu ketika dalam keadaan turun, nak turun sujud tu, dia tidak nak turun, itu dia punya permulaan dengan membaca takbir. Ya, yukabbiru lihuwiyhi, baca takbir Allahu Akbar, turun sujud. Takbir ingat 6 harakat yang afdal. Turun sujud ke, bangun qiyam ke, takbir patutnya tak ada beza panjang pendek. Sebab takbir ni melibatkan bacaan. Kalau kira Allahu Akbar 6 harakat. Tak payah panjang-panjang Allah. Macam vocal training pula. Ya. Allahu Akbar. Itu lagu, tu lagu nak turun. Allahu Akbar. Itu lagu bangun. Sebab itu ada dia punya taranum dia. Bukan taranum Quran je, taranum semayang pun ada. Dengan suara kita orang tahu kita ni buat apa. Allahu Akbar. Makna duduk tasyahud awal. Itu lagu dia. Jangan Allahu Akbar. Ni duduk antara sujud punya lagu ke, duduk apa punya lagu? Dia lagu tu, intonasi suara boleh menggambarkan kita buat apa. Itu semayang ni kena belajar dari segi seni. Ya. Jadi dia nak cerita sujud yang paling sempurna. Kalau turun dia kata baca takbir, ya, bila raf'i yadayhi, tak perlu angkat tangan. Sebab ada orang turun sujud dia angkat tangan pula. Tak faham. Allahu Akbar baru turun. Turun sujud tak perlu angkat tangan. Yang angkat tangan ketika i'tidal, bukan ketika sujud. Nampak? Tuan kitab kita Fathul Qarib sebut lama dah. Tapi orang ke belakang hari ni, dia semayang ikut dia punya syllabus, sistem dia. Dia ikut suka bila dia nak angkat tangan. Bila sampai pemalas, tempat yang patut angkat tangan pun tak angkat tangan. Jangan tarawih 20 rakaat diabaikan benda-benda sunat, baik imam, baik makmum. Supaya semayang berkualiti ni bukannya hak individu. Semayang berkualiti ni jamaah.
Imamnya okey, makmumnya okey, solatnya okey. Jangan imamnya okey, makmum tak okey, atau makmum okey, imam tak okey. Ini semua menyumbang kepada kesempurnaan 27 kali ganda, walaupun sembahyang sunat. Nak jaga baik-baik. Baca doa elok-elok, yang mengaminkan doa pun elok-elok. Ada begitu. Tahlil elok-elok, begitu. Daripada mula kita bertarawih sampai witir pun imam yang sama. Jangan witir pula imam tak ada imam, imam lain pula naik. Tak betul cara macam itu. Sebab cara tarawih witir yang betul dalam bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i, imamkan dari tarawih sampai witir. Bangun tengah malam tak ada witir lagi, tak perlu berwitir lagi. Sebab setengah tempat imam ni dipimpin tarawih je, witir dia masuk dalam bilik. Saya tegur, saya kenapa anda buat macam itu? Ramai yang macam itu. Jadi kita harap benda-benda macam ni, setelah kita beli clarification di sini, buat elok-elok. Walau di mana-mana saya cakap serupa. Malam tadi di taman saya bancuh dekat 2 jam penghayatan Ramadan. Nasib baik makan pun sedap sikit. Kalau makan kuih lapis 2 jam punya ceramah, kata orang apa, kata Arab, ghair mustafid, tidak berbaloi, not worthy. Ya, Alhamdulillah. Ini nak cerita baik-baik benda-benda macam itu. Jadi tak perlu angkat tangan untuk turun ketika sujud daripada i'tidal. Ya, yang angkat tangan ketika i'tidal, dia tak nak angkat pula. Dia tak nak angkat pula. Yang masa tak suruh angkat tangan, dia angkat pula. Ini menunjukkan orang kita bab fiqh ni tak ada ke mana sangat sebenarnya. Ya, ambil faham benda-benda macam ini. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil disyariatkan. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Allah kata orang-orang beriman ni dia rukuk dan dia sujud ikut perintah aku. Makna rukuk dan sujud ni ialah solat. Ya, solat. Dan maksud al-hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, ya, dikatakan bahawa Nabi kata, saya diperintahkan agar melakukan sujud dengan 7 tulang. Umirtu an asjuda ala 7 a'dha'in. Aku diperintahkan melakukan sujud dengan 7 tulang, 7 anggota. Ya, yakni dahi, sambil menunjukkan hidungnya. Jadi Nabi bila dia kata dahi, dia tunjuk hidung. Maka ulama ikhtilaf di situ. Syafi'i menyatakan hidung itu sunnat. Sebab itu bila semayang, tolong buka cermin mata. Cermin mata utama, cermin mata profesor, tebal-tebal berlaku. Jangan semayang pakai cermin mata. Sebab bila sujud takkan sempurna kita nak tekan bahagian muka kita bila ada cermin mata. Semalam timbul satu soalan, macam mana bila tarawih ada imam-imam yang nak baca atau tidak tarawih sembahyang biasa, ada imam nak tengok Quran besar, dia letak depan. Saya kata imam ni pakai cermin mata ke tak pakai cermin mata? Kita soalan sampai macam itu. Imam tak pakai cermin mata, ustaz. Okey, satu hal. Kalau imam pakai cermin mata, 2 hal. Bila dia pakai cermin mata, dia sujud nanti takkan sempurna. Sah, tapi mungkin ada unsur-unsur kurang sempurna bila cermin mata kita pakai. Kalau imam yang tak pakai cermin mata, okey, mata dia clear. Tapi masalah nak tengok mushaf di depan ni, kita nak tahu tempat waqaf ibtidak, terutama ayat-ayat yang panjang. Sebab itu Quran mewajibkan talaqqi wal musyafahah. Bukan tengok qaf lam ya, sad lam ya saja. Ya, baru ni ada seorang imam hafiz memimpin satu majlis yasin, qauluhum pun dilanggar. Jadi macam mana yang dikatakan al-hafiz baca macam itu? Orang al-hafiz dia bukan setakat menghafal ayat, tetapi dia tahu waqaf dan ibtidak dengan baik. Anak giling kepala dalam majlis tu. Banyak hukum-hukum fasahah yang dilanggar. Memang dia hafal ayat, tapi dari segi waqaf ibtidak dilanggar. Dia kata tak kena. Ini juga begitu juga bila kita nak tengok mushaf, bukan setakat kita jadi imam kita tengok mushaf kat depan. Kita berhenti. Kalau ayat pendek tak apa, kita berhenti dekat bulat ada nombor dah tu. Tapi kalau ayat panjang, betul orang ni nak jadi imam nak baca surah besar ni, kata orang, ayat-ayat besar ni, ayat panjang, dia kalau boleh orang yang selesai talaqqi musyafahahnya 6236 ayat, 30 juzuk.
Dan Quran yang nak letak kat depan itu untuk ayat panjang mesti ada tanda waqaf dan ibtidah. Ditanda dengan pen warna lain sikit, warna hijau ke, tanda berhenti sini, mula sini. Sebab Quran ni bukan main baca begitu saja. Dia ada peraturan. Satu. Yang kedua, dia tanya makmum kalau sembahyang tarawih ni duk tengok Quran, pegang kat tangan. Ini semua bawa pada Mekah belaka lah ni. Sebab Pakistan buat macam itu. Jadi Malaysia Tan pun ikut juga pegang Quran. Saya kata tengok Quran pegang ni apa hukum dia? Masuk dalam sunnah tak? Kalau tengok tu jenis orang belajar satu hal. Tapi takkanlah masa itu baru nak menyemak. Awak nak menyemak imam, awak punya bacaan pun belum disemak lagi. Tengok Quran, lepas tu Quran nak jaga macam mana? Nak letak kat mana? Singkat-singkat kan, bergerak banyak dia makruh. Kalau bergerak silap yang besar jadi batal. Antara yang sunat dengan yang belum tentu harus tengok Quran kecil itu. Orang kita masih cacar marbah sebab orang Mekah, orang di Mekah, bukan orang Mekah, orang di Mekah buat macam itu dalam tarawih. Saya kata tak perlu duduk semak lah dengan Quran, dengar pun dah cukup lah. Sebab tak termasuk dalam sistem khusyuk semayang pegang Quran tengok, tak termasuk. Tapi dengar Quran, tadabbur, itu ya. Kita tak boleh buat banyak benda dalam satu masa dalam bab solat ni. Jadi saya rasa kita tak perlu tiru semua kebiasaan-kebiasaan yang kita nampak kerana orang bukan Melayu buat. Ini kita kena ada prinsipal, kena ada stand kita yang sendiri dalam bab ibadat. Jangan tiru semua sembrono begitu, ya. Baik, jadi nak cerita di sini, bila Nabi tunjuk hidung, maka di sisi mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Sebab itu kalau semayang, tolonglah buka cermin mata. Cuma nak letak cermin mata kat depan pun agak bahaya. Sebab bila tarawih ni tentera-tentera mujahidin yang 3 kaki ni ramai. Bukan kaki 3, yang 3 kaki tinggi. Dia nanti cek dia punya pembarisan, dia lari. Dan maklum mak bapak pun tak sempat nak ajar anak tertib datang seorang masjid. Main bola dalam masjid. Dia berlari sana, sepaknya kepala nenek itu. Barulah nenek kata, oh, dapat hadiah aku malam ni. Aku mula-mula dulu selalu sepak kepala kucing. Malam ni tentera mujahidin sepak kepala aku. Ada juga yang kena sepak kepala depan Kaabah ada. Dia baru ingat masa kat Malaysia dulu dia ni kumpulan nakal. Jadi Arab sepak kepala di depan Kaabah. Ada balasan dapat macam itu. Dia oleh kerana budak-budak ramai datang masjid, kalau letak cermin mata, kerakkan siapa nak bayar. Semua orang tak mengaku anak dia. Dia tak nak jin tu, bukan nak kredit. Jadi cermin mata tu letaklah tempat yang sepatutnya. Bubuhlah dia punya casing ke, masuk dalam poket ke, poket pun tak selesa pula, tak? Dia nak cerita pandai-pandai lah. Ini tak ada masuk dalam kitab, tuan-tuan. Tuan-tuan yang kitab apa Ustaz pakai ni? Memang tak ada dalam kitab. Through experience. Ini yang penting. Ya, dalam masalah bila kita nak implement benda ni, ya, kita kena ambil kira perkara-perkara yang macam ni. Jadi hukum kena hidung ni sunat. Kita tekan hidung ni sunat. Hidung nak tekan pun tengoklah hidung macam mana. Kalau hidung yang mulut selalu makan kacang goreng, dia ada jerawat batu. Tekan-tekan kan, adui pula kan keluar, ya. Jadi hidungnya okey, walaupun mancung tak apalah, tekan dapat sunat. Tak usah kira mancung awak tu. Lagi hidung awak tu bukannya ada injection apa-apa, tak tenggelam ke dalam pula hidung tu kan. Tekanlah hidung, tak ada masalah, dia akan mancung balik. Ya. Apa Ustaz cakap ni? Anggukkan aje lah. Kemudian dua belah tangan ni maknanya 2 tapak tangan. Ya. 2 tapak tangan. 2 lutut, makna 2 kepala lutut. Tapi jangan tingkap pula lutut tu. Bertingkap pula kain tu. Kena pula kepala lutut dekat tu, ya. Macam mak rempit, ya. Ada tingkap kat lutut dia. Ini maknanya lutut tu kena, tapi yang kena tu lah kain di luar lutut, bukan lutut. Tak nak cerita benda-benda macam ni, ya. Dan hujung kedua telapak kaki daripada Ibnu Abbas. Ini nak cerita tentang apa ni, tapak kaki ni, ya.
Jadi tentang sujud ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita mengetahui bahagian-bahagian sujud dengan tepat. Ya, apa yang dikatakan anggota sujud yang sebenar-benarnya, ya. Anggota sujud yang 7 itu. Kadang-kadang kita bahagian kaki ni kita tak berapa jaga bahagian kaki ni. Kadang-kadang terlipat. Jadi bila kita sujud, yang kena adalah kuku kaki. Terlipat macam orang kaki lembek. Terlipat begitu, macam Man from Atlantis punya kaki. Kadang-kadang pacak gitu je, sentuh gitu je. Dia tak hendak macam tu. Dia mau tekan biar perut jari jemari kaki tu kena. Walaupun yang kena itu adalah mungkin satu jari mewakili satu kaki. Tekan juga. Bukan sekadar dipacak hujung jari saja kena, tapi perut jari jemari kaki itu yang ditekan. Perut jari jemari kaki itu yang ditekan. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebab ada ya keterangan-keterangan tentang sujud ini, ya. Kita tengok apa tuan kitab kita ni kata. Dia kata, wa bi an yad'a juz'an walau yasiran min kulli rukbatayhi wa min batini kulli kaffin wa min batini asabi'i kulli rijlin ala musallahu wa la yakfi wad'u rukbati ala zahril kaff. Dia kata di sini, dan dengan meletakkan sebahagian, walaupun sebahagian kecil daripada setiap lututnya. Mungkin lutut tu ada cedera, yang penting mana-mana bahagian lutut tu bagi kena bila kita sujud. Jangan pula nanti satu lutut elok, satu lutut nanti macam orang nak berlari on your mark, get set, go. Satu terpacak, satu begitu pula sekarang. Kalau saja-saja okey, buat tak okey. Jangan macam tu. Dia kata kenakan walaupun sedikit. Dan daripada setiap bahagian dalam setiap tapak tangan. Mana tapak tangan? Jangan pula nanti begitu pula nanti. Tapak tangan. Dan daripada bahagian dalam jari jemari setiap kaki. Wa min batini asabi'i kulli rijlin. Bahagian dalam jari jemari tapak kaki. Mana itu sebab Imam Syafi'i dia suruh tekan. Kalau kita tengok di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili, orang yang kalau sujud tidak menekan jari jemari kaki dia sehinggalah kena perut jari kaki, sekurang-kurang satu jari mewakili satu kaki, maka sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Sehingga baru-baru ni seorang ahli agama kita dalam menyampaikan kuliah fiqh sampai ambil gambar, beberapa gambar dalam bentuk warna dan diedarkan juga dalam internet dan sebagainya. Maka gambar sujud macam ni dia bubuh pangkah yang jenis terkelepik kaki. Gambar sujud macam ni dia bubuh pangkah yang jenis pacak saja. Dan dia bubuh right, tanda gambar sujud yang bila kaki tu ditekan, bubuh right. Lepas tu dia bagi cop mohon dia dengan jawatan dia sign. Cerita ini. Jadi makna ulama berkenaan makna menghalusi apa yang saya sebut ini. Jadi sebab itu bab sujud ni yang kita nak jaga betul-betul saudara ialah dahi dengan perut jari jemari kaki. Adapun tapak tangan, lutut itu agak mudah, tapi dahi, bila kata dahi, maka perbincangan untuk lelaki dan perempuan sedikit beza. Orang lelaki kalau keluar selai rambut masih sah lagi sujudnya. Tapi orang perempuan kalau keluar selai rambut tak sah sujud dia. Kalau dia biarkan lama, dia tak konyol masuk ke dalam, batal semayang dia. Kalau lepas semayang dia nampak anak rambut keluar, batal semayang dia. Wajib yang ada ulang lagi. Tapi kalau dia keluar sekejap, dia tolak cepat daripada kadar tamak nina, sah semayang dia. Orang lelaki walaupun banyak rambut keluar,
ya, jenis-jenis Beetle apa ni, MGR punya style ni, rambut banyak keluar, dia pun sujud. Separuh dahi dia kena rambut, separuh dahi kena tempat sujud. Sah. Sebab tak perlu seluruh dahi bagi orang lelaki. Tapi kalau perbuatan menyatu makruh sebab rambut keluar. Atau orang lelaki semayang tak nak pakai zongkuk ni, zongkuk UMNO pun tak pakai, kopiah PAS pun tak pakai, ya, topi adil pun tak pakai. Jenis pakai ala Pakistan, buat tengkolong, ambil handkerchief ikat. Itu boleh tahan lagi. Kerana bagus mamak ni, orang tak pakai zongkuk, dia pakai sapu tangan. Yang tak bagus ni kadang Melayu, Jawa, Banjar, tak pakai apa. Bila kita tanya, kita bukan wajib, dia kata ambul. Orang tak agama pun cakap macam tu, bahu tutup kepala ni tak penting. Sebab itu orang agama sekarang pun, ceramah agama tak pakai kopiah, dobol kepala. Orang agama ni brand dia, trademark dia pakai ni sunnah. Tok Fergau saya tu nak ambil gambar kelang kabut lilit serban, padahal dah pakai dah kopiah. Tapi ini dia kata akhlak ni, bukan nak tunjuk, tapi nak ceritanya lilit tu sementara. Bila nak ambil gambar, tahu tak bersedia? Tak sih. Ambil berat sampai macam tu. Ulama dulu kalau yang meriwayatkan hadis, nak cerita hadis ni tak tutup kepala, dia tak mau terima hadis. Begitulah pentingnya tutup kepala. Imam Ghazali kata, orang Melayu Islam ni, bukan orang Melayu Islam, orang Islam lelaki ni, dia disunatkan tutup kepala. Sebab ubun-ubun ni tempat syaitan hembus bisikan dia. Sebab itulah sunnah kita tutup kepala. Imam Ghazali suruh tutup kepala. Tiba-tiba ada orang agama sekarang tak penting tutup kepala, sebab nak mendekati semua golongan dakwah. Apa kena mengenai tutup kepala dengan nak mendekati semua golongan? Kita mesti jadi orang yang ada pendirian dari segi menyampaikan agama. Lebih-lebih lagi gelanggang kita menyebarkan agama. Tapi kalau sekali-sekali pergi resort, hotel tak pakai piah, tak apalah Datuk dah. Kalau dekat Pantai Batu Buruk nanti Datuk tengok Ustaz Rosli, tak pakai pun Ustaz Rosli. Tak apalah sebab di Pantai Batu Buruk. Tak apalah kan. Saya bukan pakai t-shirt Born to be Free, tak ada. Dan tak ada pula pakai t-shirt Undilah Lini, tak ada. Saya pakai t-shirt biasa je. Kalau t-shirt Pantai Batu Buruk, apa salahnya? Tolong promosi Terengganu, Darul Iman. Tak salah. Tak boleh cakap gitu? Boleh ya? Boleh. Sekian dimaklumkan. Nak cerita, saya nak tegaskan masalah sujud, tolong jaga dahi, tolong jaga perut, jari, jemari kaki. Saya nak confirm betul-betul benda ni. Baik, cuba kita tengok kertas kerja kita balik. Ya, syarat-syarat sah sujud menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, sujud dengan 7 anggota. Sujud dengan 7 anggota. Ya. Dahi lelaki perempuan, kalau lelaki tertutup sikit sah, kalau rambut keluar sekalipun. Kalau perempuan tertutup sikit sah, tetapi kalau rambut keluar walaupun selai, tidak ditolak masuk, tak sah. Lain. Perbincangan lelaki perempuan tak sama. Tangan, 2 tapak tangan sebaiknya tidak berlapik. Tapi kalau dalam keadaan cuaca sejuk, ada kawan kita pergi England musim sejuk, terpaksa semayang pakai sarung tangan Ustaz. Kalau tidak dia kata. Maka semayang pakai sarung tangan sah, adalah diharuskan bagi lelaki dan perempuan. Yang tak boleh berlapik sepenuhnya dahi. Tangan nak berlapik semua pakai sarung tangan pun tak apa. Baik. Lutut, benda yang wajib ditutup. Tak boleh buka tingkap pula dekat kain untuk keluarkan kepala lutut. Lutut mesti tutup. Dia ada benda harus buka, harus tutup. Ada benda wajib buka, ada benda wajib tutup. Dan 2 perut je, kawasan jari jemari kaki adalah yang afdal bagi lelaki tidak memakai sarung kaki. Kalau keluar pejabat semayang pakai stokin, pakai sarung kaki, makruh kalau tak ada sebab. Ini orang pejabat selalu semayang pakai stokin. Kalau tak ada sebab, dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, makruh siapa semayang pakai sarung kaki. Kadang-kadang imam masjid pun pakai sarung kaki.
Kalau saja-saja pakai orang lelaki, saja-saja pakai, makruh. Tapi kalau pakai bersebab mungkin sejuk, ada kena pakai sejuk. Masa satu masjid dulu saya ceramah, satu orang Kelantan, orang tua lah, malu pakai tongkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni pakai kaos kaki ni pasal sejuk Ustaz. Dalam hati saya tak tanya pun, tapi dia tahu bila Ustaz berhati takut kena smash dalam ceramah nanti. Sejuk Ustaz. Tak apa tu haji makan uzur. Jumpa pakai tongkat, mari juga sembahyang Jumaat. Kalau ada kereta besar Melana tu, tidak pergi juga masjid, lagi tak guna. Dia tu haji pun pakai tongkat sampai juga ke masjid, walaupun pakai seorang kaki sebab uzur. Ataupun mungkin kaki dia tak serupa kaki orang. Tahu tak serupa kaki orang? Ada aib pada kaki. Tengok kaki macam drumstick, sama bentuk. Macam mana? Potong sana, potong sini, dah kaki tak serupa kaki orang. Maka untuk hilangkan aib, takut nanti orang tengok orang tak lalu makan lepas tu, dia pun tutup, dia balut dengan stokin. Itu harus. Tapi kalau kaki molek-molek gitu, orang lelaki sebaiknya tidak pakai sarung kaki ketika sembahyang. Sila rujuk Al-Majmu'. Jangan rujuk nak beli saya punya fakta, tengok kitab. Orang perempuan sebaiknya pakai sarung kaki, sebab kaki orang perempuan ni aurah. Bila orang perempuan pergi haji pakai sarung kaki, sembahyang pakai sarung kaki, datang surau masjid, tarawih ke apa pun pakai sarung kaki. Tak bunyi. Itu ramai tak pakai sarung kaki pagi. Kalau tidak, lepas ni pergi mana-mana supermarket, borong 2 dozen stokin. Duit banyak-banyak, takkan nak beli gelang je. Beli sarung kaki. Jangan pergi haji je nak beli sarung kaki tinggi tebal. Bila nak sembahyang tarawih, pakai sarung kaki yang zuhud sampai koyak kat tumit tu. Sarung kaki yang koyak tu frame kan, tinggal kat rumah, biar nostalgia, pakai lama. Inilah sarung kaki aku pergi haji dulu. Haji Abdul Aziz bukan tu lah. Inilah ya, kenangan aku tawaf pakai sarung kaki. Itu kalau sayang, frame kan. Tak ada boleh tidur, jangan dekat dia orang makan, dia orang tak perlu makan. Tak ada boleh tidur. Ya, gambar-gambar sading jangan bubuk. Ya, dekat ruang tamu dalam bilik tidur. Gambar anak perempuan dapat ijazah, tak pakai tudung, jangan bubuk ruang tamu, bilik tidur. Album-album yang ada gambar-gambar jahil dulu, masa zaman Woody Woodpecker keluar jambul, masuk dalam bilik tidur, jangan letak dekat ruang tamu. Kalau ustaz jumpa, ustaz curi. Sebab ini gambar jahil pun nak tunjuk kat ustaz juga. Ya, ni semua dulu gambar muda-muda dulu pakai tu Batman punya cermata, orang tajam kat sini. Juga kat ruang tamu, pergi buka pakai cermata tajam tu. Tak payahlah gambar-gambar tu masuk bawah katil, boleh tidur. Jangan letak ruang tamu ya. Balik ni check album baik-baik. Baik nak cerita apa tadi ni? Orang perempuan dia kena pakai sarung kaki. Ada pula satu maklumat baru. Ini pun penceramah juga bagi ni. Ini susah juga ni. Saya dengan penceramah ni pun pening kepala juga. Dia kata orang perempuan ni tak pakai stokin pun tak apa, selagi orang tengok kaki awak, orang tak tengok kali kedua. Kalau orang tengok kali pertama, lepas tu buru dia macam mana? Dia nak kira orang tengok kaki tu 2 kali, baru orang perempuan kena pakai stokin. Ni ustaz juga cakap. Mana saya tak pening kepala? Maknanya kaki orang perempuan tak apa tak pakai, kalau orang tengok sekali, orang tak tengok 2 kali. Yalah, kalau kaki macam drumstick, mungkin orang tak tengok lah macam mana punya kaki. Tapi kalau kaki tu boleh tahan, ada cincin pula kat jari kaki tu. Ada satu orang perempuan tu, saya ni sebelum gelar jutawan, sebut ke Ana jutawan, datang dengan Honda Stream. Jutawan pakai Honda Stream. Saya sebelum gelar jutawan, dah di rumah kau duduk depan kita, tengok kaki, ada cincin pula kat kaki. Duduk molek dah, kaki ada cincin. Kita pun pening kepala. Mula-mula cadang nak mengaji sampai lah ni tak mengaji, jutawan. Minta derma tak bagi pun, jutawan. Susah nak cerita ni dengan kaki cincin ni. Jadi orang perempuan pakailah, tak payah tanya lah siapa ya. Tapi nak ceritanya orang perempuan tutup kaki.
Ya, sebab selamat. Sebab orang perempuan bila sujud nampak kaki tak ditutup segera, itu belum bahas terbuka itu kerana kipas angin atau angin ori. Lain cerita. Ini dalam bab batal sembahyang. Lain cerita. Terbuka kaki itu kerana tadi mujahidin tolak dengan batang mok ke, sebab tak boleh cekdis kat dia, bawa batang mok macam ni. Ataupun yalah pergi lek dada, semayang-semayang monyet buka. Itu cerita lain tu, terbuka tu. Ini tak ada dalam kitab ni. Tapi anda cerita benda ni akan menarik bila kita bincang bab membatalkan sembahyang lagi. Datanglah ramai-ramai ya. Dia nak cerita ni baru rukun. Kalau dah terbuka tu, dia tutup cepat pada kadar tamak-ninah, sah sembahyang. Tapi kalau lambat tutup, tak sah sembahyang. Sebab orang perempuan menunjukkan kaki itu aurat. Maka orang perempuan kalau keluar ke mana-mana pun, pergi shopping ke apa ke, pergi tarawih ke apa ke, pergi orang mati ke, pergi piknik ke, tetap pakai sarung kaki walaupun tepi pantai. Tak ada pula tepi pantai pula, kecuali orang perempuan boleh singkap, nampak betis berparut tu, itu bersihkan kecil-kecil, jahit sana, jahit sini, macam dia lekit api. Nakal lebih kecil dari bersihkan jantan, orang perempuan bersihkan jantan, jatuh dah beril lekit api kan. Ya, jangan pula tepi pantai, orang perempuan buat hukum sendiri, tak apa boleh nampak kaki. Jangan ya. Atau bercampur aduk Ramadan ni kumpul apa impor berai semua, tak apa boleh nampak betis. Jangan macam itu orang perempuan. Tolong jaga ya muruah diri itu. Sebab menjaga muruah diri, menjaga aurah ni satu di antara 4 sebab orang perempuan boleh masuk syurga. Menunjukkan bahawa orang perempuan susah nak jaga benda tu. Walaupun 4 syarat orang perempuan masuk syurga, tetapi belum tentu dia boleh buat 4. Terutama bab nak jaga muruah, kehormatan diri. Jaga baik-baik. Jangan pandang rendah bab kaki orang perempuan, seperti mana diterangkan oleh penceramah yang kurang bertanggungjawab tadi dari segi maklumat. Kalau orang perempuan yang dengan ceramah tu pakai itu semua datuk, memanglah tak pakai seorang lelaki belaka lah pengikut tu. Sebab kalau tengok 2 kali orang tengok kaki baru kena tutup. Kau tengok sekali tak apa. Mana boleh macam itu? Kalau macam tu, kalau rambut pun tak apalah, tengok sekali tak apa, tengok 2 kali tak boleh. Ini masalah ni. Itulah masalah apabila bab-bab fardu ain ni orang tak mau mengaji dah lah ni, orang nak dengar ceramah umum saja. Masalah. Ya? Baik. Yang kedua, dahi terbuka sekira-kira kulit dahi mengenai menyentuh tempat sujud, yakni jangan berlapik sepenuhnya pada dahi sebagaimana maklum kita terangkan tadi. Ya. Yang ketiga, hendaklah dilepaskan berat kepala dengan sekira-kira jika ia sujud di atas tempat lembut, maka nampak bekasnya. Maknanya dalam kitab diterangkan kalau dah dilapik dengan kapas, kita sujud, kapas tu dia tenggelam atau kapas jadi lepi. Itulah maknanya lepaskan berat kepala, maknanya tekankan kepala dekat tempat sujud. Tekan tu janganlah lebih-lebih sangat. Ya, dalam pula termasuk ke dalam tulang tengkuk ni kan kacau pula. Ataupun tekan lebih-lebih kerana dah hitam kat dahi pun tak ada pasal-pasal. Hitam dahi ni bukan kerana wantuk kat lantai. Ya, ataupun sejadah tu terbalikkan dia punya apa? Dia punya kuninya ke atas. Apa ini kat kuni tu nak hitam dahi. Hitam dahi tu bukan kerana tengih kat lantai tau. Nak ceritanya tekan tu bagi berat kepala. Dia kata panjangkan batang leher. Bila panjang tu maknanya kalau penyodok tu bila dipanjang tu benda tu masuk dalam tanah. Maknanya tekankan dahi. Panjang batang leher ni maknanya isyarat kepada tekan dahi waktu sujud. Maka ulama-ulama, tok guru saya waktu di Kelantan tu mengajar supaya bila kita tekan ni, dia bagi isyarat macam ni lah, dengan izin. Kita bagi contoh. Yang kata beratkan kepala tekan tu, ingat sembahyang macam buat. Jangan tak tepi ni saja ni. Kita tekan, beratkan. Dan kalau kita angkat 2 tangan ni, jangan sembahyang buat je ni. Kerana ada ajaran baru pula. Ini dia nak tunjuk cara. Kalau angkat tangan, kepala tak boleh angkat.
tak boleh nak angkat sendiri. Itu makna sampai tahap menekan. Tapi kalau tekan, boleh angkat kepala ni tanpa sentuh ni, makna belum dikatakan kita menekan atau memberatkan kepala. Jadi dia bagi isyarat tangan tu tadi. Jadi saudara, itu maksud kita lepaskan berat kepala. Ya, lepaskan berat kepala dengan sekira-kira kalau ada benda yang alas, maka ada bekas. Yang keempat, jangan turun kepada sujud kerana yang lain dari sebab sujud, menyengajakan pada sujud itu, dan kemudian dari setelah sempurna i'tidal. Maknanya kalau turun sujud, memang niat nawaitunya memang nak sujud selepas i'tidal. Bukan kerana turun sujud ni daripada i'tidal kerana ada satu benda yang mendatang. Tengah-tengah i'tidal, Allahu liman hamidah, terbuan datang. Oh, dia tunduk. Dia tunduk elak terbuan. Dia terbuan tu cara dia sebab dia ni belum qada puasa Ramadan lagi. Jadi terbuan tuju, semayang maghrib last tu terbuan nak tuju ke dia. Terbuan ni pun makhluk Allah juga kan. Dia pun tunduk terus sujud. Jadi dia bukan turun sujud tu kerana nak sujud, kerana elak terbuan. Itu tak boleh. Sebab dia punya i'tidal belum sempurna, dan dia turun tu bukan kerana nak sujud, kerana dia nak elak terbuan. Atau kipas nak jatuh, nak timpul dia ke. Ni orang jenis-jenis tak qada Ramadan ni jaga baik. Kadang-kadang tu rumah aircon tu mungkin nak hempak dia kerah. Nak ceritanya. Jadi jaga baik-baik ya. Jangan buat jahat masa hidup ni. Tuhan bagi umur panjang, jaga baik-baik. Sebab kadang-kadang bukan manusia nanti buru kita, makhluk Allah yang lain nanti buru kita. Ya. Dan yang kelima, jangan sujud di atas sesuatu yang dibawanya di dalam solat, seperti di atas kain selimut, telekung solat wanita, tangan baju yang lebar. Ini kadang-kadang serban jubah ni. Ada tangan baju tu lebar. Dia macam tangan kamis sahabat-sahabat Nabi lebar. Kadang-kadang kucing pun boleh duduk dalam tu. Ya. Dan kain serban lelaki. Ini kita sebut dah tadi. Jangan sujud di atas bahagian pakaian yang kita letak di badan. Bila kita bergerak, dia bergerak sama, dan kita sujud atas tu tak sah. Ya. Dan yang keenam, hendaklah lebih tinggi kedudukan punggung daripada kepala, atau pinggang daripada kepala. Maknanya bila kita sujud, biar punggung tu tinggi pada kepala, ataupun pinggang tu tinggi dari kepala. Biar ada bentuk macam mana gitu. Korang nak tunjuk cara juga nampaknya ya. Dengan izin lah. Dia kalau sujud tu biar tinggi punggung dari kepala. Biar tinggi. Jangan pula macam kucing. Macam anak kucing. Anak kucing dapat ikan goreng. Dia ponyokkan lagi badannya, compact. Dia kecilkan badan. Jadi akhirnya punggung dengan kepala separas. Dah, dia kena tinggikan punggung. Boleh faham ya? Dia tak makin tak faham. Boleh faham ya? Kemudian tamak ninah di dalamnya. Dalam sujud kena ada tamak ninah, yakni tenang, diam seluruh anggota. Bila sampai saja kepala dan 6 lagi tulang bahagian sujud, terus diam sekadar subhanallah. Ini yang penting ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk siri yang ke-14 kita sampai di sini dulu ya. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah taala pada siri yang ke-15 akan datang. Kita akan dan masih lagi bicara bab sujud. Yang baik daripada Allah silakan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.